Satu imej yang Iran dan milisia-milisia mereka tidak mahu lihat kini semakin mendapat perhatian. Ada Swartok kembali mengaum di tengah-tengah krisis pada hari Selasa, 31 Mac 2026. Apa yang berlaku di Timur Tengah adalah satu peningkatan yang semakin terbuka, dengan Amerika Syarikat menggunakan sebuah pesawat yang ramai anggap sudah terlalu usang untuk peperangan moden. Tetapi kini muncul semula sebagai alat tekanan langsung terhadap kumpulan bersenjata yang berkaitan dengan Teheran. Perkara utama adalah jelas, apabila Washington memutuskan untuk menghancurkan kedudukan milisia dan melindungi laluan minyak. Ades tidak lagi menjadi simbol masa lalu dan berubah menjadi senjata amaran yang kejam pada masa kini. Satu serangan yang datang dari langit melalui Irak dan mengenai jantung pertikaian di Selat Hormuz. Apa yang berlaku secara objektif adalah seperti berikut. Amerika Syarikat mengesahkan pada 19 Mac serangan terhadap milisia yang berpihak kepada Iran di Irak. General Duncan berkata bahwa helikopter telah menyerang kumpulan-kumpulan ini untuk mengekang ancaman terhadap pasukan dan kepentingan Amerika. Beberapa hari kemudian, keadaan menjadi semakin buruk. Pada 23 Mac, pengeboman terhadap struktur pasukan mobilisasi populer PMF di Anbar telah membunuh sekurang-kurangnya 15 pejuang menurut Reuters. Dan pada 25 Mac, berlaku insiden yang paling sensitif. Satu serangan telah mengenai pangkalan Rabania di barat Irak, membunuh 7 askar dan mencederakan 13 yang lain. Baghdad mengecam insiden itu sebagai satu pencerobohan serius, manakala Washington menafikan telah menyasarkan sebuah klinik tentera. Siapa yang terlibat dalam pertempuran ini juga perlu dijelaskan. Di satu pihak, terdapat Amerika Syarikat dengan tentera udara mereka, helikopter serangan, tentera bersiap siaga dan komando tentera meningkatkan tekanan. Di pihak satu lagi, Iran dan rangkaian sekutu serantau mereka, terutamanya kumpulan bersenjata di Irak, Lubnan dan Yaman. Dalam kes Irak, PMF sangat penting kerana ia menghimpunkan puak-puak yang mempunyai hubungan kuat dengan Tehran. Dan ia telah menerima kebenaran daripada Majlis Keselamatan Negara Irak untuk melaksanakan pertahanan diri dan membalas serangan terhadap kedudukan mereka. Perincian ini sangat penting kerana ia menjadikan wilayah Irak semakin terheret ke dalam peperangan. Dan disinilah Hades memainkan peranan sebagai elemen politik dan ketenteraan. Dia tidak muncul hanya sebagai sebuah pesawat serangan. Bagaimana Amerika Syarikat bertindak balas terhadap perkara ini dengan gabungan tekanan udara, kehadiran tentera yang diperkukuh dan persiapan untuk operasi yang lebih besar. Penggunaan Hades telah pun diterangkan oleh media khusus. Berdasarkan kenyataan dari General Duncan sendiri, Wartok sedang memburu kapal serangan pantas di Selat Hormuz. Ini membantu menjelaskan mengapa sebuah pesawat yang ramai anggap sudah ketinggalan zaman kembali mendapat perhatian. Ia digunakan untuk misi berat, langsung dan lebih murah terhadap sasaran kecil dan pantas, seperti bot bersenjata dan kedudukan yang terdedah. Pada masa yang sama, Reuters mendedahkan bahawa ribuan anggota payung terjun dari Division Lintas Udara ke-82 mula tiba di Timur Tengah, menyertai kira-kira 2,500 marin yang telah dihantar sebelum ini. Antara pilihan yang dikaji termasuk melindungi laluan minyak, memperkukuh tekanan ke atas pantai Iran dan juga menyokong tindakan di lokasi strategik seperti Pulau Kharg. Dan kenapa semua ini sangat penting sekarang? Kerana perang ini bukan lagi sekadar pertukaran serangan antara Israel, Amerika Syarikat dan Iran. Jika Iran berjaya menutup Selat Hormuz, mereka akan menekan pasaran global dan memaksa banyak negara untuk memilih pihak. Jika Amerika Syarikat mematahkan tekanan ini, mereka bukan sahaja melemahkan Teheran, tetapi juga milisia-milisia mereka dan keupayaan mereka untuk menyebarkan ancaman di seluruh rantau itu. Washington mahu menunjukkan bahawa mereka bersedia untuk menyerang di barisan hadapan terhadap milisia-milisia dan laluan yang menyokong kuasa Iran. Dan Hades yang ramai sangka sudah terlalu tua untuk perang ini muncul semula sebagai alat yang ringkas, agresif, dan sangat simbolik untuk fasa baru ini.